Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Wa nusalli wa nusallim 'ala an-nabiyyil karim wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah sebelum kita memulakan kuliah kita, pengajian kita pada hari ini, jangan lupa untuk sama-sama kita subscribe channel YouTube Akademi Mukarramah, like, share dan komen. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati setiap usaha dakwah yang kita lakukan. Jadi sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan bersama-sama melihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana pada hari ini kita akan sentuh berkenaan dengan babur rayyan lis-shaimin, iaitu sebuah bab yang keempat yang diletakkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya dan merupakan hadis yang ke-1896. Babur rayyan lis-shaimin. An Sahlin radhiyallahu anhu, 'ani Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan, yadkhulu minhu as-shaimuna yawmal qiyamah, la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum. Yuqal, ayna as-shaimun? Fayaqumun, la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum. Fa idza dakhalu ughliqa, falam yadkhul minhu ahad." Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, yang mana dalam hadis ini diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad Sa'idi radhiyallahu anhuma. Perawi kita pada hari ini adalah seorang sahabat dipanggil sebagai sigharus sahabah, iaitu sahabat kecil, iaitu sahabat muda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat inilah, Sahal bin Sa'ad inilah sahabat yang ditukarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan namanya, yang mana sebelum tu nama sahabat ni adalah Haznan, yang membawa maksud sedih. Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menukar nama sahabat ini kepada Sahal, yang bererti mudah-mudahan. An Sahal radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Sahal radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, "Inna fil jannati baban." Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jannah." Sesungguhnya di syurga nanti, baban, terdapat satu pintu. Di dalam riwayat lain, wa fil riwayah thamaniyatu abwabin. Di dalam hadis riwayat lain mengatakan bahawa Nabi ada menyatakan bahawa di dalam syurga ada 8 pintu. Jadi di syurga nanti ada 8 pintu yang utama. Yuqalu lahu ar-rayyan, yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam syurga nanti ada sebuah pintu, yang mana pintu tersebut dipanggil sebagai ar-rayyan. Ar-rayyan. Yadkhulu minhu as-shaimuna yaumal qiyamah, yang mana daripada pintu tersebut masuk kelompok-kelompok, golongan-golongan orang-orang yang berpuasa yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, yang mana tidak ada seorang pun yang akan masuk melainkan golongan-golongan mereka-mereka yang berpuasa. Yuqal, kemudian diseru, aina as-shaimun, di manakah mereka-mereka yang berpuasa. Ini cerita berkenaan situasi di hari kiamat nanti. Fayaqumun, maka lalu mereka pun berdiri. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak akan masuk seorang pun ghairuhum, selain daripada mereka, yakni golongan-golongan yang berpuasa. Fa idza dakhalu ughliq, apabila mereka telah masuk, kelompok ataupun golongan-golongan yang berpuasa ini telah masuk kepada dalam pintu tersebut, ughliq, kemudian akan dikunci. Falam yadkhul minhu ahad, dan Nabi menegaskan sekali lagi, Nabi mengatakan bahawa falam yadkhul minhu ahad, tidak akan masuk seorang pun ke dalam pintu tersebut
melainkan mereka-mereka yang as-saimun, mereka-mereka yang berpuasa. Jadi sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini Nabi SAW nak menceritakan kepada kita berkenaan dengan anugerah yang Allah Subhanahu wa taala akan beri kepada golongan-golongan yang berpuasa. Yang mana anugerah tersebut Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan kepada mereka-mereka yang berpuasa untuk melalui satu pintu di dalam syurga nanti yang Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan kepada mereka-mereka yang berpuasa. Kalau kita lihat di dalam ayat tentang kewajipan berpuasa di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ketika mana Allah menyeru, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan ke atas kamu semua berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum daripada kamu. Yang mana kewajipan puasa tersebut, natijahnya kata Allah, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu memperolehi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada orang-orang beriman. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada orang beriman? Kerana yang akan melaksanakan segala tuntutan-tuntutan syariat hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sahaja. Sebab tu para ulama mengatakan bahawa setiap syariat, sama ada puasa, sama ada solat, sama ada ibadah zakat, semuanya dikhitabkan arahan-arahan tersebut kepada seluruh manusia, baik sama ada dia muslim, orang yang beriman, ataupun mereka yang tidak beriman. Hakikatnya tuntutan dan syariat yang Allah Subhanahu wa taala turun kepada manusia adalah hendaklah diaplikasikan oleh semua manusia, sama ada muslim ataupun tidak muslim. Tetapi di dalam ayat bab puasa, Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyeru hanya kepada muslim saja? Hanya kepada orang yang beriman sahaja. Kerana hanya orang yang beriman saja yang akan menyahut dan melaksanakan tuntutan-tuntutan dan juga perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa ni adalah anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang beriman. Puasa, setiap ibadah yang Allah Subhanahu wa taala khitabkan kepada manusia, Allah Subhanahu wa taala itu merupakan adalah anugerah yang Allah Subhanahu wa taala nak berikan kepada orang-orang beriman. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada orang beriman untuk solat? Kerana solat adalah, ibadah solat adalah anugerah kepada orang-orang beriman. Begitu juga dalam bab puasa. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyeru orang beriman supaya melakukan ibadah puasa sebulan di bulan Ramadan? Kerana apa? Ibadah bukan benda yang Allah Subhanahu wa taala nak bebankan manusia. Puasa adalah, ibadah puasa adalah anugerah. Mereka dah beriman, maka Allah nak upgrade, Allah nak meningkatkan maqam orang-orang yang beriman ni dengan Allah menganugerahkan ibadah puasa. Yang mana dengan ibadah puasa tersebut, la'allakum tattaqun, akan menaikkan tingkatan orang beriman daripada satu makam ke satu makam yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah menganugerahkan kepada orang yang beriman dengan ibadah puasa, maka Allah mengkhususkan lagi, Allah menganugerahkan kepada orang beriman. Dahlah ibadah puasa itu satu anugerah. Allah anugerahkan anugerah dalam anugerah. Allah Subhanahu wa taala anugerahkan pula khusus satu pintu di hari kiamat nanti, satu pintu di dalam syurga yang Allah anugerahkan kepada mereka-mereka yang melakukan ibadah puasa kerana Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam syurga nanti, sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, Nabi mengatakan inna fil jannati baban. Di dalam syurga nanti ada suatu pintu, menunjukkan bahawa di syurga nanti ada beberapa pintu.
Sebagaimana yang telah kita nyatakan tadi bahawa di dalam riwayat-riwayat yang lain, hadis-hadis lain, Nabi menyatakan bahawa di syurga nanti ada 8 pintu. Dan ini disokong sebagaimana di dalam ayat-ayat Al-Quran. Telah ditegaskan di dalam Quran bahawa menunjukkan bahawa pintu-pintu syurga itu bukan hanya satu, tapi memiliki beberapa pintu. Antaranya di dalam surah Sad ayat yang ke-50. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Jannati 'adnin mufattahatan lahumul abwab." Di dalam surah Az-Zumar kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara." Dibawakan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ni, dibawa ke syurga secara berkelompok. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Ketika mana mereka mendekati syurga tersebut, wa futihat abwabuha, maka dibukakan pintu-pintu syurga tersebut kepada mereka. Jadi dua dalil daripada ayat Al-Quran ini menunjukkan bahawa disokong pula oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahawa syurga itu memiliki beberapa pintu. Dan di antara pintu tersebut salah satunya adalah diberi nama sebagai Ar-Rayyan, yang mana Allah Subhanahu wa taala khususkan kepada orang-orang yang berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ada dua persoalan yang mungkin boleh kita utarakan bila kita mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, mungkin kita tertanya, adakah semua orang yang berpuasa layak untuk masuk ke dalam pintu yang bernama Ar-Rayyan ini? Adakah semua orang layak? Kata Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Al-Jibrin, dia mengatakan bahawa bukan semua orang layak untuk masuk ke dalam syurga ini. Bukan semua orang layak. Semua orang yang berpuasa, bukan semua orang yang berpuasa layak untuk masuk ke dalam syurga ini. Kerana apa dia? Puasa Ramadan memang puasa yang wajib. Semua orang wajib untuk melakukan puasa, ibadah puasa di bulan Ramadan. Wajib ke atas orang beriman. Bahkan bukan semua orang yang berpuasa bulan Ramadan itu betul-betul mereka menghayati, betul-betul menjaga kesempurnaan Ramadan itu sendiri, puasa itu sendiri. Sebab tu kita melihat di dalam sebuah hadis Nabi kata, "Man lam yada' qaula zur wal 'amal bih, falaysa lillahi hajatun ay yada'a ta'amahu wa syarabah." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak meninggalkan kata-kata yang dusta, yang keji, wal 'amal bih, bahkan beramal dengannya, perkara tersebut, falaysa lillahi hajatun, maka Allah tidak berhajat, ay yada'a ta'amahu wa syarabahu, dengan tinggalnya makan dan minumnya. Menunjukkan bahawa orang yang berpuasa di bulan Ramadan bukan semuanya melakukan ibadah tersebut secara sempurna dan juga memenuhi kesempurnaan syarat-syarat ibadah puasa tersebut. Jadi Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Al-Jibrin mengatakan bahawa bukan semua orang yang berpuasa layak memasuki pintu yang bernama Ar-Rayyan ini. Kata Syekh Abdullah, mereka yang dimaksudkan as-saimun di dalam hadis ini adalah mereka-mereka yang melazimi, mereka-mereka yang amat menyukai, yang selalu melakukan ibadah puasa, bukan hanya terhad kepada ibadah di bulan Ramadan sahaja. Mungkin mereka menjadi rutin harian, mungkin mereka berpuasa, puasa wirid, mungkin puasa Isnin Khamis setiap minggu. Mungkin mereka-mereka yang menyukai ibadah-ibadah puasa inilah yang dimaksudkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, kata Syekh Abdullah. Jadi mereka yang sentiasa melakukan ibadah puasa selain daripada bulan Ramadan, puasa 6, mungkin puasa Isnin Khamis, mungkin puasa Yaumul Bid, hari putih 13, 14 dan 15 dalam bulan Islam. Jadi mereka-mereka yang menjaga puasa, amat menyukai ibadah puasa inilah yang dimaksudkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin kita tertanya bagaimana pula situasi mereka-mereka yang tidak mampu untuk berpuasa. Mungkin sakit,
mungkin sudah tua dan sebagainya. Adakah mereka layak untuk mendapatkan kelebihan ataupun anugerah di hari akhirat nanti untuk melalui satu pintu yang bernama Ar-Rayyan? Jadi sebahagian ulama mengatakan bahawa orang yang tidak berkemampuan untuk melakukan ibadah-ibadah puasa, maka mereka ada peluang lain, iaitu mereka ada ibadah-ibadah yang lain untuk membolehkan mereka masuk ke dalam pintu-pintu yang lain, sebagaimana kita sebutkan bahawa di dalam syurga nanti ada 8 pintu, yang mana setiap pintu tu dikhususkan ibadah-ibadah orang yang selalu melazimi satu-satu ibadah, maka dia akan memasuki ibadah tersebut. Lepas tu dalam sebuah hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, "Faman kana min ahli salah." Sesiapa yang di kalangan ahli salah, orang yang sentiasa melakukan ibadah solat, du'iya min babis salah, maka dia diseru daripada pintu solat. Wa man kana min ahli jihad, du'iya min babil jihad. Sesiapa di kalangan ahli jihad, maka dia diseru daripada pintu jihad. Wa man kana min ahli siyam, du'iya min babil rayyan. Sesiapa yang di kalangan ahli yang suka berpuasa, maka hari kiamat nanti dia diseru daripada pintu puasa yang dinamakan sebagai Ar-Rayyan. Wa man kana min ahli sadaqah, du'iya min babis sadaqah. Sesiapa yang suka melakukan amalan ibadah sedekah, maka dia diseru daripada pintu sedekah hari kiamat nanti. Jadi sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, hadis kita pada hari ini menceritakan berkenaan dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang mana ibadah puasa tersebut bukanlah sesuatu beban yang Allah Subhanahu wa taala nak bebankan kepada orang-orang beriman, tetapi lebih kepada satu kemuliaan, satu pengiktirafan Allah Subhanahu wa taala ke atas keimanan seseorang muslim. Maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ibadah fardu puasa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menghadiahkan kepada orang-orang yang berpuasa dengan satu pintu yang dipanggil sebagai pintu Ar-Rayyan. Kata para hukama mengatakan bahawa darbul habib, setiap ujian dan juga pukulan yang ditimpakan oleh orang-orang yang disayangi, orang yang kita sayang, ka'akliz zabib, seolah-olah kita memakan az-zabib, kismis dan sebagainya. Maksudnya satu benda yang manis. Bila Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita satu perkara, Allah Subhanahu wa taala uji kita dengan satu-satu perkara, Allah Subhanahu wa taala bebankan kita dengan satu-satu arahan, maka orang yang ada kelazatan mencintai Allah Subhanahu wa taala, orang yang merindui Allah Subhanahu wa taala, orang yang ada di dalam hatinya rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan menganggap bahawa setiap perintah Allah Subhanahu wa taala, walaupun nafsu kata benda tu satu yang berat, walaupun nafsu mengatakan tu adalah sesuatu perkara yang menyusahkan diri sendiri, tetapi kerana bagi orang yang ada rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang merindui Allah Subhanahu wa taala, dia akan merasakan bahawa setiap taklifan yang Allah Subhanahu wa taala beri kepadanya seolah-olah tu adalah sebagai suatu, kita panggil benda yang suatu yang manis, sesuatu yang menyeronokkan. Berbeza orang yang tidak ada rasa cinta kepada Allah, berbeza bagi orang yang tidak merindui Allah Subhanahu wa taala. Setiap taklifan, setiap ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka akan merasa ianya merupakan suatu bebanan dan juga sesuatu yang menyusahkan kehidupan mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga supaya Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita kekuatan untuk mencintai setiap ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala fardukan kepada kita, khususnya orang-orang yang beriman. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada kita untuk kita dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, yang mana di akhir nanti kita sama-sama akan mendapat maqam la'allakum tattaqun. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
sekadar tu saja perkongsian kita pada hari ini. Kita tutup dulu, kita tangguh dulu dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.